Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Lim Xiao Ting dan saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Benedict's Convent, Batu Gajah, Perak. Hari ini, saya ingin berkongsi bersama anda mengenai sebuah novel berjudul Impian Jalanan karya Teme Abdullah. Novel ini diterbitkan oleh Iman Publication dan dicetak oleh Mihas Grafik. Novel ini mengandungi 27 bab dan 347 muka surat. Iskandar merupakan seorang budak lelaki yang dilahirkan dengan masalah penglihatan. Oleh itu, penglihatannya sangat kabur dan dia mengalami kesukaran untuk mengenali huruf. Iskandar juga seringkali diejek oleh rakannya di sekolah kerana dia sentiasa gagap dan tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan rakan-rakan yang lain di sekolah. Hal ini telah menyebabkan prestasi akademik Iskandar semakin merosot di sekolah. Walau bagaimanapun, Iskandar merupakan seorang pelukis yang berbakat. Setiap hari, Iskandar akan menghabiskan masanya di sekolah dengan menconteng buku latihan dan melukis watak-watak kartun kegemarannya. Pada suatu hari, guru disiplin di sekolah Iskandar iaitu Teacher Jayanti telah memerhatikan perbuatan anak muridnya itu. Teacher Jayanti merupakan antara individu terawal yang mengetahui tentang bakat terpendam Iskandar dan menyokongnya sehinggalah dia berjaya mewakili sekolah dalam pertandingan melukis poster anti dada peringkat daerah. Selain itu, Iskandar juga mempunyai seorang rakan yang dianggap sebagai kawan baiknya, iaitu Arif. Hal ini kerana Arif tidak pernah mengejek kekurangannya itu. Pada suatu hari, Iskandar diberitahu bahawa dia akan menyertai pertandingan melukis poster di sekolah. Dia berasa amat teruja dan ingin menyertai pertandingan itu bersama-sama rakannya. Namun, Arif menolak permintaan rakannya itu. Dia berjanji kepada Iskandar bahawa dia akan membantu Iskandar menyiapkan lukisan poster itu supaya dia dapat memenangi pertandingan tersebut. Pada hari penyampaian hadiah, Iskandar berasa amat terkejut apabila namanya diumumkan sebagai pemenang tempat kedua, manakala Johan pula dimenangi oleh Arif sendiri. Rupa-rupanya, Arif telah menyertai pertandingan yang sama tanpa pengetahuan Iskandar secara senyap-senyap. Dia juga telah meniru idea Iskandar dan menggunakannya untuk menghasilkan lukisan poster sendiri menggunakan warna yang lebih menarik dan kertas yang bersaiz lebih besar berbanding dengan Iskandar. Perkara ini berjaya menarik perhatian juri dan dia telah memenangi pertandingan tersebut tanpa lelah. Peristiwa ini merupakan titik tolak dalam kehidupan Iskandar. Selalu orang berkata, jika kulit buku itu buruk, jangan sangka isinya juga sama buruk. Namun, dalam konteks ini, jika kita lihat seseorang itu baik, jangan sangka dalamannya juga sama baik. Mulai hari itu, Iskandar tidak lagi mengharapkan bantuan sesiapa dan hanya melukis mengikut kehendak sendiri tanpa percaya kepada orang lain. Iskandar turut dilahirkan dalam keluarga yang kurang berkemampuan. Oleh itu, dia tidak pernah membeli sebarang alatan melukis yang mewah dan mahal. Iskandar berazam untuk membeli sebuah set alat melukis warna air yang lebih mewah dan canggih berbanding dengan set pensel warna yang dimilikinya. Oleh itu, Iskandar telah melukis lukisan dan menjualkannya kepada rakan-rakan di sekolah. Walaupun masih muda, Iskandar mampu berfikir secara rasional dan menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan untuk menambahkan pendapatan. Jalan cerita novel ini diteruskan lagi dengan kisah kehidupan Iskandar selepas menamatkan pengajian di London. Kini, Iskandar merupakan seorang arkitek dan pelukis yang terkenal di London. Akhirnya, impiannya tercapai setelah melalui pelbagai rintangan sewaktu kecil. Antara nilai mulia yang dapat saya peroleh daripada novel ini ialah kita sentiasa harus berani menghadapi cabaran dan tidak mudah berputus asa. Kita patut mencontohi sikap Iskandar yang tidak pernah sesekali berputus asa walaupun dia sentiasa diejek oleh rakan di sekolah kerana dia percaya bahawa kekurangan yang ada pada dirinya tidak menjadi halangan kepadanya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Saya juga ingin menyuarakan ketidakpuasan hati saya terhadap novel ini, iaitu pada akhir jalan cerita novel ini, semua kisah kehidupan mewah Iskandar di London hanyalah sebuah mimpi. Keesokan harinya, Iskandar perlu bangun pagi dan menghadiri kelas seperti biasa di sekolah. Saya berasa sedikit kecewa kerana pada mulanya, saya berasa sangat seronok dan puas hati membaca kejayaan Iskandar yang begitu membanggakan. Namun, ia hanyalah sekadar mimpi sahaja. Akhir kata, novel ini mengandungi sebuah jalan cerita yang menarik dan mampu menimbulkan motivasi dalam kalangan pembaca, terutamanya golongan remaja, untuk terus berusaha demi mencapai cita-cita yang diinginkan. Sekian, terima kasih.